Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami daripada kumpulan 7 KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar akan membentangkan permainan yang dihasilkan oleh kami yang diberi nama Kad 1001. Okay, next. Ahli kumpulan 7 terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Amin bin Farah Anwar, Asisia Romania anak Laurusmau, Nur Hidayah binti Jaafar, dan Sharifah Syazlina binti Nur. Okay, seterusnya saya akan proceed ke pembentang seterusnya. Permainan ini bermula setelah mencapai kata putus kami dari kumpulan 7 bersetuju untuk membuat satu permainan berkaitan topik 7 perancangan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu Kad 1001. Permainan Kad 1001 ini adalah salah satu permainan yang sesuai dilakukan dalam bilik darjah dan boleh dimainkan dalam kumpulan yang besar, di mana guru-guru akan membahagikan para murid kepada beberapa kumpulan. Hal ini kerana permainan ini sesuai dilakukan dalam kumpulan yang lebih daripada satu kumpulan. Next. Pada akhir pembelajaran melalui permainan yang kami cipta ini, pelajar akan dapat membincangkan pengertian dan pelaksanaan transformasi pendidikan secara holistik yang berlaku di Malaysia. Selepas itu, pelajar juga akan mampu menganalisis misi, maklumat dan pencapaian pelaksanaan 6 trust strategik yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga tahun 2010. Melalui permainan ini juga, ia akan dapat menguji kefahaman pelajar berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga tahun 2025. Next. Pembuatan permainan ini berinisiatif untuk memberikan pengukuhan yang mendalam kepada pelajar dalam topik perancangan pembangunan pendidikan Malaysia. Selain itu, ia juga mampu memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar dan juga mampu menarik minat para pelajar untuk belajar lebih dalam lagi berkaitan topik ini. Seterusnya saya akan bagikan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya bahan yang digunakan untuk membuat kad 1001 ni ialah kad manila, kertas, gunting, kotak dan gam. Seterusnya. Okey, sasaran ni apa tu? Pelajar kelas KPF 3012 Grup G. Okey, seterusnya saya akan bercerita serba sedikit tentang kaedah atau cara bermain kad 1001 ini. Okey, sebelum memulakan permainan, pelajar akan dibahagikan pada 2 atau 6 kumpulan mengikut kapasiti pelajar sewaktu di dalam kelas nanti. Next, setiap kumpulan akan dibekalkan dengan satu keping kad soalan. Contoh, nanti kalau ada 4 kumpulan, so akan ada satu kumpulan tu akan dapat satu keping kad soalan. Okay, next. Selepas menganalisa soalan yang diberi, bersama ahli kumpulan, seorang wakil dari setiap kumpulan akan pergi ke kotak jawapan yang berada di hadapan kelas. Di hadapan kelas nanti akan dibekalkan dengan 2 biji kotak jawapan dan wakil kumpulan yang ganjil, contohnya ada 6 grup. Kumpulan yang ganjil iaitu 1, 3 dan 5 akan pergi ke kotak yang pertama
Manakala wakil kumpulan genap 2, 4 dan 6 akan pergi ke kotak kedua. Selepas mengambil sekeping kad jawapan dari kotak, okey, highlight kat sini sekeping. So wakil kumpulan akan ambil sekeping saja kad jawapan dari kotak pertama atau kedua. Wakil kumpulan tadi akan kembali ke kumpulan masing-masing dan membuka kad jawapan tadi bersama ahli kumpulan. Sekiranya kad jawapan yang diambil tadi tepat dan betul dengan kad soalan, kad jawapan yang diambil akan disimpan dalam kumpulan. Dan sekiranya kad jawapan yang diambil tadi salah, wakil kumpulan akan pergi semula ke kotak jawapan di hadapan kelas tadi dan memasukkan kembali kad jawapan yang salah tadi ke dalam kotak tersebutlah. Okay. So kalau kad jawapan itu betul, diorang akan simpan. Dan kalau salah, wakil kumpulan tu, contoh tadi dia pergi ke kotak yang pertama, next dia akan pergi ke kotak yang kedua untuk cari jawapan yang betul. Okay. So setiap kumpulan harus mencari 5 jawapan yang tepat daripada kotak jawapan. Okay, 5 ni bukannya maksimum, dia at least. Okay, so dalam kotak jawapan nanti mungkin ada satu soalan tu ada 7 soalan, ada 7 jawapan. So setiap kumpulan hanya perlu cari 5 jawapan yang tepat sahaja. Okay, so kumpulan yang berjaya mendapat 5 jawapan yang tepat dahulu dikira pemenang. Next, permainan ni tidak memerlukan tempoh masa yang panjang, maybe dalam 7 hingga 8 minit sahaja. Itu adalah durasi estimation time untuk permainan ni lah, kat 1001. Okay, next. Ini adalah durasi yang saya sebut tadi lah. Okay, next saya akan memberikan pembincangan ini ke pembentang seterusnya. Implikasi yang dapat kita berikan dalam permainan ini ialah mahasiswa akan dapat memahami sesuatu konsep, fakta dan idea dengan lebih jelas dan tepat. Seterusnya, mahasiswa akan lebih menumpukan perhatian dan seronok belajar sambil bermain. Selain itu, mahasiswa dapat mengambil kesan positif melalui pelaksanaan permainan yang telah dimainkan. Penutup kepada slide permainan kami adalah akhir daripada aktiviti ini, mahasiswa dapat membincangkan pengertian dan pelaksanaan transformasi pendidikan secara holistik yang berlaku di Malaysia, menerusi rancangan pembangunan Malaysia yang bermula sejak rancangan Malaysia pada tahun 1966 yang berterusan sehingga hari ini. Ini merupakan lampiran dan perbincangan pelaksanaan proses pembuatan kad 1001. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.